untuk video kali ini saya khususkan untuk cantuman mata tunas dan juga cantuman sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, untuk vlog aktiviti saya pada pagi ni susulan daripada ada kawan saya lah, dan dia ni juga seorang pekebun jugalah, seorang peladang, menanam tanaman durian Musang King dan juga duri hitam di Jerantut. Dia tanya saya, dia minta saya lah untuk berkongsi cara macam mana kaedah cantuman mata tunas dilakukan. Sebenarnya banyak dah video sebenarnya saya dah cover berkenaan cantuman mata tunas, cantuman sisi dan juga baji bagi kaedah cantuman durian. Tapi tak apalah, untuk video kali ini saya khususkan untuk cantuman mata tunas dan juga cantuman sisi. Jadi saya akan tunjukkan step by step lah. Senang mudah mana lepas ni dah tak ada orang lah nak tanya saya macam mana nak cantum durian bagi kaedah mata tunas dengan sisi. Jadi untuk video kali ni saya cover lah video ni lagi. Saya rasa saya dah banyak dah cover, tapi mungkin dia bercampur-campur kan. Jadi mungkin kawan-kawan tak perasan, mungkin kawan-kawan skip video saya tu, mungkin lah. Jadi saya mengharapkan lah agar kawan-kawan jangan skip video saya, sebab kebanyakan video-video saya ni memberi info kepada kawan-kawan, mungkin dalam sepotong 2 ayat je, tapi memberi manfaat kepada kawan-kawan. Jadi saya mengharapkan kawan-kawan jangan skip video saya. Sebelum saya teruskan aktiviti nak tunjuk macam mana kaedah cantuman mata tunas dan sisi, kepada kawan-kawan yang baru singgah ke channel saya ni, jangan lupalah untuk klik button subscribe dan juga button loceng untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan juga jangan lupalah untuk like, komen serta share video saya ni di YouTube dan juga di page Facebook Minda Tani. Sebelum tu saya nak kongsikan perkara asas yang perlu kita ada sebelum kita buat cantuman, iaitu dia ada 3 kategori, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas cantuman kita lakukan. Okey, kalau sebelum, perkara asas yang perlu kita ada adalah alatan lah. Kalau tak ada alatan, macam mana kita nak buat cantuman kan? Okey, saya menggunakan pisau cantum jenis bahko. Bahko. Kalau kita nak buat cantuman mata tunas, elok-eloknya kita gunakan pisau yang jenis orang kata keras sikit lah, macam ni. Kita tak galakkan menggunakan, sekejap saya tak galakkan kawan-kawan menggunakan pisau cukur ni, pisau jilid ni untuk cantuman baji sesuai. Tapi terpulang lah pada kawan-kawan. Mungkin ada kawan-kawan yang selesa menggunakan pisau yang macam ni, terpulang, ataupun nak guna pisau yang ini pun boleh, tak ada masalah. Tak kisahlah guna pisau apa-apa jenis pun tak kisah, asalkan pisau yang kita gunakan ni dalam keadaan yang bersih lah. Alatan-alatan semua dalam keadaan yang bersih. Macam ada karat-karat ni sepatutnya kena basuh, lepas tu asah sikit lah. Sebab kita risaukan nanti semasa proses cantuman kita buat ni akan bagi risiko lah kepada pokok dan juga tunas yang kita cantum tu. Takut keberhasilan kejayaan cantuman tu kurang lah. Mungkin karat-karat ni dia ada beberapa bakteria kan, jadi akan menjejaskan lah kita punya tunas dan juga pokok penanti kita. Okey, ni perkara pertama, perkara asas perlu ada pisau cantum. Lepas tu kita kena ada gunting gunting pokok atau sketius, untuk kita buat sedikit pruning pada pokok untuk memudahkan kerja-kerja cantuman kita lakukan nanti. Okey. Yang ketiga kena ada tip cantuman atau tali cantuman. Ikutlah kawan-kawan nak panggil apa kan. Okey. Ini boleh dapatkan di kedai-kedai yang menjual alatan pertanian. Okey. Dan juga saya galakkan untuk kawan-kawan dapatkan di Shopee. Di kedai tak ada jual. Saya dah tanya dah, memang tak ada. Tapi Shopee ada. Yang tip cantuman macam ni. Warna hijau ni. Murah je tak silap saya. Kawan-kawan boleh tengok di Shopee. Type je tip cantuman, nanti dia akan keluar lah benda ni.
warna hijau ni. Dia untuk kerja yang last kali lah, untuk memperkemaskan lagi kita punya cantuman kita. Okey, perkara asas yang seterusnya, yang keempat, kita kena ada pokok penanti lah. Pokok penanti ni sebaik-baiknya 2 atau 3 minggu sebelum kita nak buat cantuman, kita kena buat pembajaan dululah. Saya galakkan untuk kawan-kawan buat pembajaan baja organik dulu, untuk 2 atau 3 minggu sebelum kita nak buat cantuman lah. Kita dah tahu bila mana waktu yang sesuai kita nak buat cantuman dengan tunas yang ada pada pokok. Jadi kita boleh target lah, kita boleh rancang bila mana waktu sesuai. Jadi kita buat dulu rawatan atau pulihkan dulu anak pokok penanti kita ni. Jangan kita gunakan anak pokok penanti yang tidak sihat ataupun pokok penanti yang ada serangan perosak atau penyakit. Pastikan pokok-pokok pastikan daun-daun anak pokok durian kita ni dalam keadaan yang sihat lah. Kalau dia tak sihat, memang keberhasilan peratusan untuk cantuman kita menjadi tu akan kurang lah. Saya tak cakap tak menjadi, mungkin kurang sikit. Jadi sebaik-baiknya saya galakkan untuk kawan-kawan pulihkan dulu atau buat rawatan dulu bagi anak pokok penanti. Okey, ini yang keempat. Yang seterusnya, yang terakhir, yang kelima. Okey, yang seterusnya, yang kelima, kena ada tunas lah. Tunas yang saya dapatkan ni dari kebun orang, tapi kena bayar. Dia jual dalam RM1.20, tapi saya minta dia untuk RM1 je lah kan. Sebab saya tengok tunas dia ni tak berapa nak ada sangat. Jadi saya minta jual RM1 lah. Tunas ni tunas D99, kop kecil. Ni saya dah lembapkan kertas ni. Saya ambil semalam, hari Sabtu. Ni dah hari Ahad. Kalau ikut hari ni berapa bulan? 26 September. Jadi saya ambil semalam lah. Patut saya nak buat semalam petang, tapi tak sempat. Ada yang kecil-kecil macam ni pun mungkin boleh kita gunakan untuk cantuman sisi nantilah. Nanti saya tunjukkan. Tapi saya lembapkan, lepas tu saya letak dalam bilik air. Bilik air rumah saya letak. Sebab kaedah penyimpanan tunas ni sebaik-baiknya kita simpankan di tempat yang lembap lah. Jadi tempat yang lembap adalah bilik air lah, yang selayaknya. Kalau kita nak simpan dekat dalam bilik, suhu bilik, saya tak galakkan, tak sesuai. Ataupun nak simpan bilik yang berekon pun tak sesuai. Jadi sebaik-baiknya kawasan yang lembap atau tempat yang lembap adalah bilik air lah. Jadi kawan-kawan simpan je dalam bilik air. Dan tunas ni boleh bertahan dalam 2 hari sajalah. Ada setengah orang lajak sampai hari ketiga. Tapi persen tunas ni sebenarnya dia akan berkurangan dari setiap minit, jam dan juga hari akan dia punya peratusan tunas ini hidup akan makin berkurangan lah. Jadi sebaik-baiknya kita tak perlu simpan sampai 2 atau 3 hari lah. Kalau boleh kita dah dapat hari ni, kita terus buat. Itu lagi bagus, sebab getah dia masih ada kan. Kita risaukan getah dia akan kering. Itu je. Jadi sumber-sumber makanan dia pun akan berkurangan. Jadi kita kena mempercepatkanlah proses cantuman kita ni. Okey. Dan perkara terakhir, kita kena ada pencantum lah. Kalau tak ada pencantum, pokok tak jadilah cantuman tu. Tak jadilah, dibiarkan. Jadi itulah sedikit perkara-perkara asas sebelum kita buat cantuman. Okey, seterusnya kita teruskan ke proses cantuman, iaitu semasa cantuman. Okey, kita teruskan dulu. Nanti semasa tu maksudnya bagaimana kaedah-kaedah untuk kita buat cantuman ni lah. Okey, jom. Okey, pada kawan-kawan, pokok penanti saya ni saya dah gunakan 1 kali dah kita buat cantuman, tapi cantuman tu tak menjadi. Jadi kita pulihkan lah pokok ni. Kalau kita tengok keadaan pokok ni, daun ni apa semua, kalau kita tengok dalam keadaan yang baik lah, ada pertumbuhan pucuk baru. Jadi baiklah.